Mari saudara kita masuk di dalam doa. 让我们同心祷告。 Bapa dalam surga, kami bersyukur berterima kasih untuk kebaikan-Mu. 因为上帝，我们感谢你的美善。 Kalau kami hidup hari ini, kami sungguh percaya itu karena Engkau. 我们今天能活着，因为我们相信这是因为你而成的。 Terlebih lagi kami dipercaya untuk boleh melakukan pekerjaan Tuhan di dunia ini. 更何况你信托我们在这世上遵行你的话语。 Kalau bukan Tuhan yang memampukan dan mengizinkan kami, semua itu tidaklah mungkin. 如果不是你允许我们有这样的生活，我们都不能够过着这样的生活。 Tetapi kami juga percaya bahwa ketika kami menghadapi banyak ketidakmustahilan, 但是我们也承认，我们经历了很多不是神迹的事情。 semuanya juga atas seizin Tuhan. 这一切都是从你而来的。 Tuhan mempunyai pelajaran untuk kami pelajari. 你有一些功课是要我们学习的。 Tuhan sedang ingin mengajar kami bersandar kepadamu. 你在教导我们要依靠主。 Banyak hal yang bahkan tidak bisa kami lihat jalan keluarnya. 有很多事情我们也没有看到出路。 Banyak hal yang kami rasakan seperti jalan buntu. 很多时候我们也看到好像走投无路。 Dan kami percaya bahwa di balik semua itu, Engkau ada di sana. 但是我们相信，在这一切的背后，你在那里。 Malam hari ini ya Bapa, 今天晚上， tolong kami untuk kami boleh melihat sesuai dengan kacamata-Mu. 求你教导我们，让我们按照你的角度来看事情， Melihat dan kemudian boleh percaya. 让我们看见，然后能够相信。 Tetapi juga tidak melihat namun tetap percaya. 也有没有看见反而相信的人。 Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. 主，我们感谢你，我们只要这段时间完全交托。 Sertai kedua hamba-Mu dalam segala kelemahan kami. 求你与两位软弱的仆人同在， Dan tolonglah setiap kami. 也帮助我们每一个人。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉靠主耶稣的圣名，我们祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara, selamat malam sekali lagi. 各位主所爱兄弟姐妹们，晚上好！ Bersyukur untuk satu kesempatan kita boleh kebaktian doa bersama. 感谢主赐予这样的机会，让我们能够一起参加祷告会。 Dalam kesempatan malam hari ini ada sebuah tema yang telah dipersiapkan oleh pengurus. 那么今天晚上也给了我一个主题， Tidak melihat namun percaya. 没有看见然而相信的。 Bagian firman Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita adalah dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai dengan 31. 今天我们要读的经文是取自约翰福音第20章24到31节。 Silakan saudara boleh membuka Alkitab masing-masing, Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai dengan 31. 大家各自可以打开自己的圣经，约翰福音20章24到31节。 Sebenarnya bagian ini harus dibacakan seluruhnya karena semuanya itu begitu terkait satu dengan lainnya. 其实这20章我们都要读整篇，因为每一节都是彼此相关的。 Akan sangat baik kalau nanti saudara bisa mengulang kembali. 如果你能够的话，你可以重复。 Izinkan saya untuk membacakan dari ayat 24 sampai 31 dalam bahasa Indonesia saja. 允许我用印尼文单单读这几节经文。 Demikian firman Tuhan, Yohanes 20 ayat 24 sampai 31. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. 我们读经到此。
Saudara, Injil Yohanes adalah Injil yang paling banyak mencatat peristiwa setelah kebangkitan Tuhan Yesus. 那么约翰福音呢是一本最多记载关于耶稣复活的福音书。 Yohanes mencatat sebanyak 56 ayat, 那么约翰呢记载了大概有56个节， bahkan lebih banyak daripada Lukas yang sebenarnya jauh lebih panjang. 比起路加福音是更长的。 Lukas hanya 53 ayat. 那么路加福音只是53节， Dan Markus dan Matius hanya 20 ayat. 而且马可福音跟其他福音只有20节。 Injil Yohanes juga sangat banyak berbicara tentang percaya. 那么约翰福音书呢也是很多讲到信的问题。 Walaupun Injil Matius, Markus, dan Lukas sama-sama berbicara tentang murid Tuhan Yesus yang bergumul untuk percaya, tapi Yohanes itu jauh-jauh lebih intensif bicara tentang itu. 虽然马太福音、马可福音跟路加福音也有记载着门徒他们在挣扎要相信，而且这个约翰福音他写的更彻底。 Sebagai perbandingan, Injil Matius mengandung 9 kali kata percaya. 那么做一个比较，马太福音有记载9次关于信， Injil Markus 13 kali, 那么马可福音13次， dan Injil Lukas hanya 7 kali. 而且路加福音就7次， Injil Yohanes Yohanes 90 kali. 而且约翰福音呢有90次。 Saudara, jadi kita bisa melihat bahwa Injil Yohanes itu menaruh perhatian yang sangat besar tentang apa artinya itu percaya. 所以我们看到约翰呢，他基于那个相信非常的关注。 Dari keseluruhan pasal yang di dalam Yohanes, maka pasal 20 yang kita bacakan tadi, ini adalah yang konsentrasi kata percayanya paling tinggi. 那么在约翰福音书里面每一章里面，特别是在这20章里面，他讲了很多关于信。 10% kata percaya itu muncul di sini. 那么18%的相信呢出现在这一章里面。 Dan khususnya di dalam pasal 20 ini juga ada satu kata kerja lain yang begitu penting, yaitu kata melihat. 而且在这个第20章里面也有一个动词是非常重要，是看见。 Saudara, kalau kita perhatikan seluruh pasal ini, maka kita melihat bahwa ini berkenaan dengan orang-orang yang melihat, tapi kemudian tidak percaya. 所以我们看到呢，在这里记载的，有一些人他们看见了，但是却不信； Orang-orang yang melihat, tapi kemudian bergumul bagaimana caranya mereka harus percaya. 有些人看见了，但是挣扎，呀，他们要怎么样相信呢？ Itu sebabnya tadi saya katakan sebenarnya seharusnya sebaiknya kita bacakan seluruhnya. 所以刚才我说了，我们最好是把整章读完。 Baik, saudara, kita melihat misalnya Yohanes. 我们看，比如说约翰， Kalau kita perhatikan di dalam perikop di atasnya yang berbicara tentang kubur yang kosong. 如果我们看前面的节经文是关于空坟墓， Ketika Maria pagi itu kembali dari kubur mengatakan mayat guru dicuri orang, diambil orang. 当玛利亚很早的时候，她跑回去说，夫子的尸体被挪去了， Kuburnya kosong dan kita tidak tahu mereka ada di 他 dia 坟墓 ada 是 di mana. 空了，我们不知道他去哪里了。 Maka berlarilah Petrus ke kubur itu. 所以彼得就跑到坟墓那边去， Yohanes menyusul di belakang dan barangkali karena dia lebih muda dia tiba duluan. 然后约翰也跑在他后面，因为他比较年轻，就赶上了彼得。 Tapi kemudian dia hanya menengok ke dalam dan tidak masuk. 但是他只是往里面看，并没有进去， Barangkali dia ragu, 可能他怀疑， barangkali dia berpikir Petrus lebih senior menunggu dia. 有可能他觉得那个彼得比较年长，应该是他先进， Maka datanglah Petrus dan kemudian mereka masuk. 然后就彼得到了，他们就一起进去。 Ketika melihat kain kafan dan kain peluh di dalam kubur itu, maka Yohanes dikatakan dia percaya. Ayat 8. 大家看到一些细麻布跟裹头巾，然后约翰就相信了。 Tapi jelas sekali di dalam ayat 9 kemudian dikatakan sampai saat itu murid-murid ini belum mengerti. 当时圣经也记载，那个时候呢，门徒们也还不明白， Jadi Yohanes melihat dan dia percaya tapi dia belum mengerti. 所以约翰他看见了，他相信，但是他不明白。 Bagaimana dengan Petrus yang sama-sama masuk ke dalam? 那么彼得又怎么样呢？跟他一起进去的彼得， Yohanes sama sekali tidak mencatat apa reaksi Petrus, apakah dia percaya atau tidak. 约翰呢完全没有记载关于彼得，无论他是相信还是不相信。 Tetapi kemungkinan besar karena memang sampai saat itu Petrus belum percaya dan Yohanes memilih untuk tidak mengungkapkan hal itu. 但是很有可能当时的彼得还不相信，但是约翰选择他不记载。 Tetapi kita mendapatkan petunjuk dari Lukas 24 ayat 12. 如果我们看路加福音24章的话， Di sana dicatat bahwa Petrus pergi sambil bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi.
所以我们那边可以看到彼得全民去到那边，他在心里想，到底发生了什么事情？ Artinya memang dia tidak mengerti sebenarnya apa yang terjadi dan dia tidak percaya bahwa Yesus sebenarnya sudah bangkit. 意思是说他不明白，而且他也不相信耶稣已经复活了。 Orang lain yang dituliskan di dalam bagian ini bahkan boleh dikatakan salah satu dari dua tokoh utama di dalam pasal 20 adalah Maria Magdalena. 那么在这里面记载的其他的人物就是有莫大拉的玛利亚。 Yohanes memberikan zoom in yang luar biasa kepada Maria Magdalena karena dia bahkan tidak menyebutkan nama perempuan yang lain. 那么其实约翰呢非常的注意这个莫大的玛利亚，他没有讲其他的女人。 Padahal Injil-Injil yang lain mencatat Maria Magdalena pergi ke kubur bersama dengan Maria ibu Yakobus dan juga Salome. 那么其他的福音书有记载说，莫大的玛利亚跟雅各的玛利亚还有其他另外一个女人一起到坟墓那里去。 Maria mendapatkan satu tempat yang begitu penting bagi Yohanes karena dia melihat jauh lebih banyak bahkan dibandingkan murid-murid yang lain. 那么玛利亚在约翰心中呢有一个很重要的位置，因为她看到了一切。 Dia melihat dua orang malaikat sebanyak 2 kali, saudara. 她2次看到2个天使。 Masalahnya adalah Maria sangat dikuasai oleh emosinya, oleh dukanya sehingga melihat malaikat aja tidak kemudian menjadi sesuatu yang eye-opening bagi dia. 但是呢，因为玛利亚过于伤心，以致呢，她看到天使的时候，她也没有打开她的灵眼。 Pertama kali dia lihat malaikat, dia pulang kepada teman-temannya, dia mengatakan mereka mengambil mayat guru. Kita nggak tahu. 那么第一次她看到2个天使的时候，她去找门徒们，她说：“主的身体已经被挪去了。” Kita mungkin bisa berkata, apa kamu tadi ketemu malaikat? Masa sih kesimpulannya seperti itu? 可能人家问你，你刚才碰到天使吗？可能有这样的问题。 Tapi kenyataannya itu yang ada dalam kepala Maria. 但是事实上，他们脑海里出现的就是这个问题。 Di kali kedua ketika dia melihat kedua malaikat, malaikat itu bahkan bertanya, Ibu mengapa engkau menangis? 当他第2次碰到天使的时候，那个天使是呢问他：“妇人，你为什么哭？” Kalau di dalam kisah-kisah orang bertemu dengan malaikat, mereka ketakutan dan mereka kemudian begitu gentar. Tapi Maria bahkan dengan santai mengatakan, mayat guru di Tuhanku diambil orang dan engkau tidak tahu di mana ia 那么圣经记载，其他人碰到天使的时候，可能他们会很害怕。但是这里记载，玛利亚碰到天使的时候，他就跟他们讲说：“我先生，我的那个主的身体已经被挪去了。” Dan kemudian dia lanjut menangis, saudara. 而且他接着就哭了。 Dia begitu dikuasai oleh emosinya sehingga kemudian bahkan ketika Tuhan Yesus sendiri datang, dia tidak mengenali kalau itu adalah Tuhan Yesus. 他被自己的情绪所充满，以致当耶稣来的时候，他也不认得他。 Dia mengira Tuhan Yesus adalah tukang kebun. 他以为那个主耶稣是守园的。 Entah apakah karena Tuhan Yesus pakaiannya masih minim barangkali saat itu. 可能当时主耶稣的穿着是比较少的， Sehingga dia mengira dia seperti seorang pekerja kasar pada waktu itu. 以致他以为他是这个做助工的。 Tapi ketika Tuhan Yesus bertanya, Maria bahkan belum mengenali dia dan berkata, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia. 但是当时玛利亚并不认识耶稣，她甚至问他先生：“若是你把他举例了去，请你告诉我他在哪里好不好？让去跟他取过来。” Setelah dia melihat banyak bukti berulang-ulang kubur yang kosong, malaikat berbicara dengan dia, Tuhan Yesus sendiri bahkan sudah menampakkan diri, tapi dia tidak melihat itu. 玛利亚看了很多，她看到空的坟墓，也看到天使对她说话，也看到耶稣跟她讲话，但是她还是不相信。 Barulah ketika Tuhan Yesus memanggil namanya secara pribadi, Maria, saat itulah kemudian dia tersadar. 那么直到主耶稣亲自称呼她的名字玛利亚，她才知道。 Saudara, bagaimana dengan murid-murid yang lain? 那么其他的门徒又如何？ Yohanes memang tidak menceritakan mereka secara detail, 约翰并没有很详细的记载， karena dia hanya menunjukkan mereka secara singkat di dalam ayat 19 sampai dengan 23. 但是他只是在第19节、20节，稍微的提起他们， Yaitu pada saat mereka berkumpul bersama-sama. 就是他们聚在一起的时候。 Tapi patut diduga bahwa mereka sebenarnya juga tidak percaya sampai mereka melihat sendiri. 但是可以猜得到，他们当时是不相信的，以致他们聚在一起。 Peristiwa perjalanan 2 orang murid ke Emmaus di dalam Lukas 24 itu sebenarnya terjadi pada malam yang sama. 那么在路加福音14章里面讲到2个门徒往以马乌斯的路上去，是在主耶稣复活的那天晚上。
Jadi sementara murid-murid ini berada di Yerusalem, 2 orang murid itu, Kleopas dan temannya, sedang menuju ke Emmaus. 当其他的门徒在耶路撒冷的时候，这个2个门徒呢，他就走往以马忤斯的那个路上。 Dan kita tahu Tuhan Yesus kemudian berjalan dengan 2 orang murid ini. 然后我们知道主耶稣与他们同行。 2 orang murid ini begitu larut dalam duka mereka, dalam kebingungan mereka, sehingga ketika Tuhan Yesus datang kepada mereka, mereka tidak mengenali dia dan mereka menjawab dia dengan muka yang muram. 那么这2个门徒并不认识主耶稣，以致他们很伤心的哭，以致他们遇到主耶稣的时候，他们是脸上带着愁容的。 Dan di dalam pembicaraan dengan Tuhan Yesus, jelas bahwa mereka sudah berbicara panjang lebar. Mereka tahu kalau Tuhan Yesus sudah menampakkan diri kepada para murid di pagi harinya. 那么当他们在路上一直跟主耶稣交谈的时候，他们都已经知道了主耶稣向门徒们显现。 Tapi mereka begitu muram dan mereka berkata, dahulu kami berharap dia yang akan melepaskan Israel. 但是他们却脸上带着愁容。他说：“但我们素来所盼望的，要赎以色列民的，就是他。” Jelas bahwa mereka sebenarnya tidak percaya kesaksian Maria Magdalena, mereka tidak percaya kesaksian Yohanes. 因此我们可以可见呢，他们并不相信莫大拉玛利亚的见证，也不相信其他门徒的见证。 Baru ketika Tuhan Yesus kemudian memecahkan roti di depan mereka, mata mereka baru terbuka. 直到主耶稣在他们面前掰饼祝福的时候，他们的眼睛才亮了。 Dan setelah itu mereka buru-buru kembali ke Yerusalem karena mereka kali ini sudah percaya Yesus bangkit dan itu harus diberitakan. 到这个时候呢，他们才匆匆忙忙再回到耶路撒冷去告诉他们，因为现在他就完完全全的相信，因为主向他们显现了。 Satu perjalanan yang cukup jauh sebenarnya, baru datang sudah harus balik lagi ke 他们已经 Yerusalem. 走了很长的一段路，才到那地方又要往回走。 Nah saudara, dalam konteks inilah kemudian Thomas masuk. 在这个背景的时候呢，多马就进来了。 Injil Yohanes mencatat Thomas tidak hadir di hari ketika Tuhan Yesus menampakkan diri. 那么约翰福音记载说，当时多马当主耶稣向我们显现的时候，他并不在那里。 Mengapa dan kemana dia pergi, kita tidak tahu. 他做什么，他去哪里，我们不知道。 Dan selama seminggu ke depan, para murid yang lain berusaha meyakinkan Thomas bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. 那么在过了1个星期，众门徒都尽量的跟他讲说，主耶稣已经复活了。 Tetapi Thomas tidak mau percaya. 但是多马却不愿意相信。 Dia bahkan menuntut bukan saja mau melihat, dia katakan aku mau sentuh dia. 他甚至说，不只是他要看见，他也要摸他的手，要探入他的肋骨。 Dan dia bahkan katakan bukan saja sentuh, dia ingin masukkan jarinya ke dalam lukanya. 而且他不只说要碰到，而是要把他的手指探入他的钉痕。 Saudara kebayang kalau ada orang yang mengatakan, saya gak percaya dia lukanya begitu parah, saya pengen masukin jari, mau lihat berapa dalam sih lukanya. 所以你想想，我不相信，我要看到那个人，而且我把手指探入他的钉痕里， Tapi itulah ketidakpercayaan Thomas. 那就是多马的不相信。 Saudara, akhirnya di hari ke-8 Tuhan Yesus menampakkan diri. 那么第8天的时候，主耶稣向我们显现。 Dan banyak peristiwa menarik sebenarnya terjadi di bagian ini. 那么在这个部分呢，很多有趣的事情发生了。 Ketika Maria bertemu dengan Tuhan Yesus bilang, jangan sentuh aku. 当玛利亚碰到主耶稣，主耶稣说：“你不要碰我。” Tetapi kini Tuhan Yesus datang dan berkata kepada Thomas, mari, cucukkan jarimu ke dalam tanganku. 但这个时候呢，主耶稣来到多马面前的时候，他说：“你伸出你的手，探入我的钉痕里， Dan cucukkan jarimu ke dalam lambungku. 而且把你的手探入我的肋旁。” Saudara, dia yang bisa nembus tembok itu ternyata bisa disentuh. 原来他能够穿越那个墙壁，他能够被碰。 Tapi dia yang bisa disentuh itu juga ternyata bisa menghilang. 那么，但是能够碰到或者能够摸到他，他也能够不见。 Maka Thomas tidak bisa berkata apa-apa lagi selain, ya Tuhanku dan Allahku. 因此，多马不能够再说什么，他只能说：“我的主，我的上帝。” Saudara, apa yang sebenarnya Yohanes sampaikan buat kita melalui pasal 20 ini? 其实，约翰到底接着这20章要对我们说什么呢？ Di awal khotbah tadi kita sudah memperhatikan bahwa Injil Yohanes sangat berfokus pada percaya. 在我讲到之前，我们都看到约翰呢就非常注重关于信的问题。 90 kali, jauh lebih banyak daripada Injil yang lain. 90次比其他的福音书更多， 12 kali lebih banyak daripada Lukas. 只比路加多过12次。 Dan konsentrasi kata percaya itu ada di pasal 20.
而且关于信的问题出现在那个第20章里 Dan di 面， pasal 20 ini juga lah Yohanes menuliskan tujuan penulisan Injilnya. 而且就是这20章，约翰也写了他到他的写这一篇的目的。 Di dalam ayat 30 sampai 31 dia katakan memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang telah tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. 第30、31节说，耶稣在门徒面前另外行了许多神迹，没有记在这书上，但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是上帝的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。 Saudara, dinilai dari zaman ketika Yohanes menuliskan surat ini, 这就是 Injil ini, 就是当约翰写这个福音书的时候， kelihatannya dia berhadapan dengan orang-orang yang dalam tanda kutip tidak melihat Yesus, generasinya sudah lewat, dan mereka ragu-ragu untuk percaya. 这个的背景就是那些已经看了主耶稣，但是他们还是怀疑，还没有相信。 Dan Yohanes sedang mengatakan kami generasi yang tidak yang melihat saja kami sempat gak percaya. 那么约翰就甚至说，我们这些已经看见的人，但是我们也还是不信。 Kami sudah diajarin sekian lama, sekian banyak tanda yang Tuhan lakukan. 我们已经受教了这么多的时间，上帝也行了很多的神迹。 Kami lihat kubur kosong, 我们看到空的坟墓， gak ngerti. 我们不明白。 Kami lihat malaikat bolak-balik ngobrol sama malaikat, kami bahkan gak ngerti. 我们看见天使一而再跟天使说话，我们也不明白。 Kami tidak percaya, bahkan kami sudah melihat pada saat itu. 我们看见了，但是我们仍然不相信。 Maka 因此， orang yang bisa percaya tanpa dia melihat, sebenarnya mereka bisa mengandalkan kami yang sudah melihat. 一个没有看见却信的人呢，是有福的。 Kami bukan asal percaya, kami menguji dan kami memikirkan itu. 我们不是随随便便的相信，而且我们是经过一些考虑和一些试验。 Dan Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah kalian yang tidak melihat namun percaya. 所以主耶稣说，那些没有看见却相信的人是有福了。 Setelah saya percaya ini adalah juga sebuah tantangan bagi kita hari ini. 我相信这也是对我们是一个挑战。 Hari ini barangkali kita lebih mudah percaya hoax daripada janji Tuhan. 当今时代，我们更相信一些谎言，比起相信上帝。 Kita lebih percaya kebohongan si iblis daripada kepada firman Allah. 我们更相信一些谎话，比起相信主耶稣的 Padahal 主耶稣 kita 的话。 melihat begitu banyak janji Allah. 实际上，我们已经看到了上帝降度的神迹， Kita mendengar begitu banyak kesaksian. 我们听到这么多的见证。 Tapi ketika situasi menekan, 但是当那个局势压迫的时候， ketika jalan sepertinya buntu, 当道路好像没有路可走的时候 dan，kita menuntut saya mau lihat, 所以我们就要看，我们要看到， saya mau pegang dulu, 我也要摸到， saya mau sentuh dulu. 我要摸到，要触碰。 Saudara, bagaimana dengan kita? 那么我们又如何呢？ Malam hari ini izinkan saya menutup dan mengajak saudara untuk berefleksi dan berdoa secara pribadi. 允许我叫大家能够反省和回应。 Bagi saudara yang ingin mengambil sikap berlutut entah di rumah atau di tempat ini, silakan. 对于那些愿意跪下来的人，无论在家里或在这里，你们可以跪下来。 Saudara, mari kita berefleksi sejenak di hadapan Tuhan. 让我们在上帝面前反省， Tanyakan kepada diri kita masing-masing. 让我们问我们自己： Apakah saya termasuk mereka yang sudah begitu banyak melihat namun tetap tidak mengerti? 我是不是属于那些已经看见了很多，但是仍然不相信的人？ Apakah saya termasuk mereka yang sudah melihat begitu banyak perbuatan-perbuatan ajaib dari Tuhan? 那么我是不是属于那些已经看到很多上帝的神迹的人？ Ibarat sudah melihat malaikat, 就好像看见天使一样， tetapi saya tetap buta dan tetap menutup hati saya. 但是我的眼睛却还是没有看见，我的心还是关闭的。 Apakah ada di antara kita yang selama ini kita bolak-balik gereja mendengar khotbah, mendengar firman, 在我们当中是有很多一而再的听到上帝的话语、上帝的真理， tapi kita tetap meragukan Tuhan kita? 但是我们还是怀疑我们的主。 Malam hari ini Yohanes mengingatkan kita. 今天晚上，约翰提醒我们， Mereka juga pernah melakukan kesalahan yang sama. 他们也曾经犯了同样的错误。 Di satu sisi artinya kita tidak sendiri, wajar kalau kita ragu.
一方面呢，我们并不是单独一个人，所以很平常。如果我们怀疑， Pekerjaan Allah terlalu besar dan terlalu ajaib untuk kita mengerti. 上帝的工作太大也太奇妙，以致我们不能够明白， Terlalu sulit untuk dipercaya. 太难明白了。 Tapi sesungguhnya semua itu telah terjadi. 但是实际上这一切都发生了。 Di sisi yang lain ternyata janji Tuhan itu tidak perlu kita ragukan. 另一方面呢，上帝的应许是不能够否认的。 Hal yang paling mustahil pun di dalam pikiran kita, Allah menepati janjinya. 在我们认为最不可能的事情，上帝都能够成就了。 Dan kita patut percaya kepada janji Allah. 因此，我们一定要相信上帝的应许。 Malam hari ini maukah saudara bertanya kepada diri dan kemudian berdoa secara pribadi kepada 今天晚上，你是不是要问自己，并且在上帝面前祷告， Katakan kepada Tuhan, 对上帝说 Tuhan aku tidak jauh berbeda daripada 主啊， Thomas. 我跟他们好像一样， Aku tidak lebih baik daripada Maria. 我没有比玛利亚更好， Aku tidak lebih baik daripada Petrus. 我也没有比彼得更好， Ampuni, 所以饶恕我们， ampuni saya ya Tuhan. 主啊，饶恕我们。 Dan tolong Tuhan panggil namaku dan bukakan mataku secara pribadi. 主啊，求你称呼我的名字，并且打开我的心眼， Supaya aku sungguh boleh melihat dan mengerti. 好让我能够看见并能够明白， Atau bahkan ketika tidak melihat, tetap boleh percaya. 甚至我没有看到却能够相信的。 Silakan saudara mengambil waktu untuk berdoa di hadapan Tuhan. 那请你们用点时间在上帝面前祷告。 Hari ini pandemi melanda. 这个时候，疫情肆虐， Apa yang ada di depan kita tidak tahu. 在我们面前发生的事情，我们不知道， Kita tidak melihat apa yang ada di depan. 我们没有看见前面会发生什么， Tapi percayalah, Yesus ada di sana. 但我们相信主耶稣在那里。